بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan sambung tazkirah kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik, sebagai motivasi bagi kita untuk mengawali tazkirah kita pada petang ini, sebuah hadis yang biasa kita dengar, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan sunnah, ahya sunnatan, maksudnya menghidupkan sunnah. Itu yang pertama. Jadi maknanya dia menghidupkan sunnah itu mengamalkan sunnah yang telah mati, yang banyak ditinggalkan, yang telah ditinggalkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, man ahya sunnatan allati umitat. Sesiapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'amila bihan nas, lepas dia berbuat ataupun menghidupkan sunnah itu diikuti oleh orang lain pula. Pembalasan dia, balasan dia ialah dia akan mendapatkan pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Okey, oleh itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa kita mengatakan bahawa kita cinta baginda Nabi, sayang baginda Nabi, lebih sayang daripada mencintai orang tua, lebih sayang mencintai ibu bapa, lebih sayang daripada mencintai segala-galanya, mesti kita amalkan sunnah-sunnah yang sudah terlupakan ataupun ditinggalkannya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara ataupun sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yaitu as-salatu fi ni'al. Siapa yang tahu apa maksud as-salatu fi ni'al? As-salat maknanya solat. Fi ni'al apa? Ada yang tahu tak? Ada yang pernah belajar bahasa Arab di sini? Na'lun. Apa makna na'lun? Na'lun ni dia, kalau kita tak pakai na'lun ni, kalau kita jalan sakit. Apa dia? Sandal. Apa? Yes, sandal ataupun slipper. Apa beza slipper dengan sandal ni? Sama dia kan? Oh, sandal orang putih. Oh, okey. Masya-Allah. Sebab dekat seberang kita sebut sandal. Sini slipper kan? Arab Syapal. Masya-Allah. Capaliun. Capaliun. Itu lain cerita yang capal. Okey, jadi ini disunnahkan kita solat di atas ataupun memakai slipper ataupun sandal, ataupun disunnahkan solat memakai sepatu. Ini sunnah. Ya, sunnah. Oh, sunnah ke? Sunnah, memang sunnah. Ini ada dalilnya. Banyak ataupun hadis yang menjelaskan tentang disunnahkan ataupun dianjurkan solat memakai slipper ataupun memakai sandal. Tengok tu dekat Indonesia, kalau tak silap tahun 2017. Raja Salman mengunjungi Indonesia. Kemudian beliau solat sunnah ataupun solat fardu di Masjid Istiqlal. Beliau solat, beliau masuk masjid dengan memakai slipper, pakai sepatu. Jadi bagian orang-orang yang tidak tahu sunnah ni, menghujat lah. Itu Raja Salman tidak menghormati masjid. Dia solat menggunakan slipper. Macam-macam lah. Macam-macam ni, macam-macam gosip. Ini bagi mereka yang tidak mengetahui tentang amalan sunnah. Ternyata solat menggunakan ataupun memakai slipper ni adalah sunnah. Adalah sunnah. Okey, kita tengok ni.
Ini disebutkan terkait sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang memakai selipar ataupun solat dengan memakai selipar ataupun kasut semacam lah, sepatu ke. Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala menegaskan dalam Majmu' Rasail Ilmiyah, beliau mengatakan bahawa memakai kasut, sepatu, selipar yang suci ketika solat, ini mesti kita ambil perhatian dulu. Kalau kita nak solat dengan memakai selipar, pastikan selipar ataupun kasut itu mesti suci. Kalau tak suci, confirm tak sah. Kalau ada benda najis dalam selipar ataupun kasut tu, confirm tidak sah. Yang dimaksud dianjurkan memakai selipar ketika solat ni apabila selipar ataupun kasut itu adalah suci. Kalau najis memang tidak boleh. Termasuk sunnah yang telah ditinggalkan. Memang kalau kita membincangkan tentang solat memakai selipar ni terdapat khilaf di kalangan ulama. Kalau kita tengok mazhab Syafi'i, majoriti mazhab Syafi'i ini mengatakan bahawa solat di atas selipar ni mubah, dibenarkan, boleh, bukan sunnah, boleh je, tak ada masalah. Sebab memang ada hadis yang menyatakan baginda Nabi solat di atas selipar dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tidak memakai selipar. Namun kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ulama kerajaan Arab Saudi seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan bahawa solat dengan memakai selipar ataupun kasut disunnahkan berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi rahimahullahu taala, dia mengatakan, Sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi. Ni tengok ni, Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi ni dia bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Dia tahu tak? Khadim kan? Khadim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 10 tahun kan? Yes, 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun macam tu. Maknanya Anas bin Malik ni dia tahu seluk-beluk pekerjaan ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Abu Maslamah bertanya, macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni salat di atas seliparnya. Jadi, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi nalaihi, adakah baginda Nabi itu salat di atas kedua seliparnya, kedua sandalnya? Apa jawaban Anas bin Malik sebagai sahabat yang paling mengetahui tentang gerak-geri ataupun perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, "Na'am." Ya, betul. Baginda Nabi apabila solat di atas selipar ataupun memakai selipar. Baik, kemudian Abu Maslamah mengatakan, para ulama sepakat mengamalkannya. Okey, hadis yang kedua, itu hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua dari Hammam bin Al-Haris, dia berkata, Ra'aitu Jarir bin Abdullah bal. Aku melihat Jarir bin Abdullah buang air kecil, kencing. Summa tawadda'a wa masaha ala khufaihi. Kemudian dia berwudu dan mengusap ataupun menyapu bahagian atas kedua khufnya. Summa qama fa shalla. Lalu dia berdiri dan mengerjakan solat. Jarir bin Abdullah ni lepas dia kencing terus ambil wudu. Lepas ambil wudu, ya, dia terus berdiri dan solat tanpa menanggalkan sepatu ataupun seliparnya. Jadi selipar itu tetap dipakai oleh Jarir bin Abdullah. Kenapa Jarir bin Abdullah ni melakukan demikian? Sebab dia nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Jadi sahabat ni mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kecintaannya kepada baginda Nabi. Fasu'ilah, lalu ditanya ni Jarir bin Abdullah ni. Faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hada. Jarir bin Abdullah ni tanya, kenapa kamu berbuat demikian? Solat di atas selipar, solat menggunakan sepatu ataupun kasut. Apa jawaban Jarir bin Abdullah? Aku nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat demikian. Kira-kira Jarir bin Abdullah ni melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan memakai selipar ni kira-kira lebih tak daripada satu kali? Kan? Mungkin lebih, banyak kali mungkin.
Karena sebab dia mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a misla hada. Aku nampak baginda Nabi ni memakai selipar. Solat seperti yang aku buat ni, kata Jarir bin Abdullah. Boleh kita terapkan sunnah ni. Cuma macam ni, kalau kita nak terapkan sunnah ni, katakanlah kita nak praktis sunnah ni, kita nak solat di masjid dengan menggunakan selipar ataupun kasut, kita tengok dulu. Tengok situasi dulu. Kalau kita tidak tengok situasi, dia akan menjadi fitnah nanti. Contoh kata, kita nak solat dekat Masjid At-Taqwa ataupun Masjid Al-Ghufran. Tiba-tiba kerana kita tahu hadis ni ataupun hafal dua hadis ni, tiba-tiba kita nak solat dengan memakai selipar ataupun sepatu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, takut ada nazir pengurus masjid. Boleh kita dihalang tu. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak mengetahui tentang hadis ni. Kalau mereka tahu, mungkin mereka welcome, silakan, tak ada masalah. Contoh kata, kalau nak solat dekat sini memakai selipar, tak ada masalah. Mungkin yang tak tahu hukum ni, dia akan macam rasa aneh. Kenapa dia pakai selipar? Tapi kalau kita solat dengan menggunakan selipar ataupun kasut yang telah suci, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kalau nak amalkan sunnah ni, fikir-fikir dulu. Tengok masjid mana yang dia mau solat menggunakan selipar ni. Kalau masjid-masjid yang biasa mereka ni tidak mengetahui tentang hukum ni, lebih baik jangan. Takut menimbulkan fitnah. Sebab Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ya, dalam mazhab Syafi'iyah, salat dengan tidak menggunakan selipar adalah lebih baik. Dalam mazhab Syafi'i ni. Dalam mazhab Syafi'i, salat dengan tidak menggunakan selipar, iaitu dengan kaki telanjang, ini adalah lebih baik. Kenapa? Karena kebanyakannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak menggunakan selipar. Dalam mazhab Syafi'i. Makanya hati-hati kalau ni, kecuali kalau di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi okeylah, tak ada masalah. Yang penting selipar kita, sepatu kita confirm tidak najis, suci. Itu je. Tak ada yang menghalangi dekat sana. Kalau dekat sini, mungkin dia akan menimbulkan fitnah atau barangkali akan gaduh atau berdebat. Kamu ini apa ni? Las-las dia cakap, ini orang Wahabi ni. Las-las, ini senjata terakhir. Kalau mereka sudah kalah, kalau karpetnya tebal tak boleh lah. Karpetnya tebal, itu kita pakai kasut di mana? Betul. Sebab karpet tu dijaga kan, setiap hari untuk menjaga kebersihan. Jadi ada kemungkinan tak khauf ni digunakan untuk pada masa tertentu saja. Sebab dulu dia tak ada karpet, tak ada apa, panas. Jadi terpaksa pakai kasut. Betul. Kemudian di Arab Saudi, kalau masa di Masjidil Haram tu, dia ada kasut yang daripada kulit, bukan kulit ni, kulit buras, daripada macam bukan plastik, macam dia macam kulit lah. Macam kulit. Tak ada masalah. Ini tidak berlaku pada masa tertentu. Ini berlaku pada semua keadaan, sama ada pada zaman baginda Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, zaman sekarang, meskipun dalam masjid itu ada karpet, tak ada masalah. Sebab kita tengok kepada zahir hadis dia ni. Tak ada masalah, boleh kita amalkan. Macam mana itu kata tadilah, tengok situasi dulu. Kena sesuaikanlah. Sebab kita menghormati satu sama lain. Kita menghormati masjid, kita menghormati mereka yang membersihkan masjid, macam tu. Kecuali kalau mereka faham. Yang susah ni, kalau mereka tak faham. Yang lebih susah lagi kalau kita yang sudah mengenal sunnah ni, kita tak faham juga. Dia lagi susah. Jadi kena sesuaikan lah. Biasanya kalau datang lambat tak, sembahyang jemaat tu kat luar, pakailah itu sebab tak panas. Kalau sembahyang raya pun kalau lambat, boleh, tak ada masalah. Itu lagi bagus kalau dia panas. Hadis tu dia cakap pakai sepatu dalam masjid ataupun solat dengan sepatu saja. Solat dengan sepatu ataupun selipar. Sebab Nabi masa luar masjid, masa dia orang pergi berjalan tu, dia orang pakai khuf tu, dia pakai kasut, dia tak buka kasut. Memang dia orang solat tak buka kasut. Tapi kalau macam di masjid masa zaman Nabi, masa mula-mula, tanah lantai masjid tanah saja. Jadi dia dengan luar dekat sama tanah saja. Tapi masa zaman mazhab Syafi'i, masa dia tu dah ada lantai, sudah ada lantai simen, saya rasa 200 tahun lepas tu masjid sudah ada lantai yang bersih. Jadi keadaan mungkin lain sebab hadis tu tak cakap dalam masjid kan. Okey. Tak macam ni. Biasa kita solat dekat mana? Ya. Kalau masjid dekat surau.
Sebab kita solat berjamaah dekat masjid. Kalau kita tengok daripada zahir hadis ni, dia tidak menjelaskan secara spesifik. Dimanapun kita nak solat dengan memakai selipar tak ada masalah. Sunnah. Ini kalau kita mengikut zahir hadis dan pendapat ataupun pandangan ulama-ulama Hanbaliyah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya. Ini banyak ulama yang menghuraikan tentang keutamaan ni. Tentang keutamaan ni. Cuma itulah seperti yang mana disebutkan tadi, kalau kita nak solat di tempat masjid yang seperti sekarang ni, sebab dia keadaannya sangat bersih, ya, bebas daripada kotoran-kotoran, lebih baik kita tinggalkan kasut. Lepas kasut dulu, dia takut menjadi fitnah. Kecuali kalau kita solat di tempat yang memang di situ area sunnah. Seperti di sini tak ada masalah. Kalau seseorang yang nak solat dekat, tapi takkan inilah Hajian orang. Nak amalkan sunnah. Ceritanya dia nak amalkan sunnah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita sama-sama faham lah. Tapi pastikan dulu bahawa selipar ataupun kasut itu adalah suci. Suci. Tengok di sini ya. Ada satu hadis lagi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى بهما خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. Yang bermaksud, baginda Nabi melaksanakan solat, maka baginda melepaskan kedua sandalnya. Ketika baginda Nabi solat, lepas tu pertengahan solat, kedua selipar dilepas oleh baginda Nabi. Lalu orang-orang yang ada di belakang baginda, para sahabat yang menjadi makmum ni juga ikut baginda Nabi, melepaskan selipar juga. Ikut Nabi lah, takut terjadi wahyu lah. Tiba-tiba jadi wahyu apa ke. Jadi mereka sahabat ni juga ikut melepaskan selipar yang mereka pakai. Selesai solat, baginda bertanya, kenapa kalian melepaskan selipar kalian? Apa jawab mereka? Wahai baginda Nabi, kami melihat engkau melepaskan selipar, jadi kami juga melepaskan selipar kami. Kata mereka, karena itu kami pun melepaskan selipar. Lalu baginda berkata, sesungguhnya, ini alasan kenapa baginda Nabi melepaskan selipar di pertengahan solat tu. Sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu memberitahuku bahawa ada najis di kedua sandalku. Jika salah seorang di antara kamu mendatangi masjid, tengok ni, perkataan dia, jika di antara kamu mendatangi masjid, apa kata baginda Nabi? Maka baliklah sandalnya. Sandal tu disuruh balikkan. Kemudian lihatlah, jika ada kotoran, yaitu najis pada keduanya, maka gosok-gosokkanlah ke tanah. Tak perlu dibasuh lah, gosok-gosokkan ke tanah, boleh jadi suci. Setelah itu salatlah dengan memakai keduanya. Ini yang ditanyakan cik tadi. Ini tak tertentu kepada masjid baginda Nabi, semua masjid, sebab lafaznya di sini al-masjid. Kalau kita belajar tentang fikih dan usul fikih ni, kalau ada perkataan yang diawali oleh alif lam, al-masjid ni dia umum. Mana-mana masjid, dulu ke sekarang ke, semualah boleh. Tengok. Jadi kalau kita ni, jadi daripada hadis ini boleh kita ambil pelajaran. Kalau kita nak solat, pergi masjid kan, kita nak pakai selipar, sebelum tu tengok selipar tu bagian bawah tu. Kalau ada kotoran, bersihkan dulu. Kalau ada air, cuci dulu. Kalau tak ada air, gosokkan ke tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Khuzaimah dan selain mereka, sanadnya sahih. Hadis ini sahih. Imam Al-Albani dan para pentahqiq kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad juga mensahihkannya. La haula wala quwwata illa billah. Okey, kita pindah kepada topik seterusnya, amalan-amalan sunnah seterusnya. Tak ada soalan ni? Masya-Allah, 20 minit satu topik ya. Panjang juga ni. Okey, yang kedua ni. Ni termasuk perkara ataupun sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau kita tengok di Masjid Surau, kita pasti akan mendapati ini. Apa dia? Meluruskan belakang ketika ruku.
Kalau di sini dalam buku ni meluruskan punggung. Punggung bahasa Melayu sini kan. Kalau dalam bahasa seberang punggung dekat sini. Belakang lah, bahagian belakang. Bahagian belakang. Bahagian dekat sini. Okey. Hal yang sering berlaku pada kebanyakan orang yang mengerjakan solat, semoga Allah memberi taufik kepada mereka, ya, adalah sebahagian mereka ketika ruku ada yang mengangkat kepalanya. Dia ruku tapi kepalanya diangkat macam ni, ditinggalkan daripada bahagian belakang ni. Sebahagian ada yang macam tu. Dan sebahagian lagi dia terlalu membungkukkan kepala. Dulu pernah ketika ana belajar dekat pesantren, ceritanya ni, ana ketika ruku dululah sebelum mengetahui tentang sunnah-sunnah ni. Apabila ana solat, kalau ruku ana terlalu menunduk, kepala ni ditundukkan betul-betul ke bawah. Kenapa? Saya bertujuan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ana praktikkan macam ni. Ketika ana rukuk dia macam ni. Dilebihkan. Saya berniat dalam hati supaya saya ni lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu salah. Rukuk seperti ini, ataupun seperti ini, ataupun seperti ini, dia kurang betul. Ataupun dia terlalu ke bawah macam ni. Allahu akbar. Ceritanya nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyalahi sunnah. Yang betul macam mana? Bahagian belakang ni dekat sini ni kena luruskan. Macam mana? Luruskan. Macam ni. Luruskan, lurus tak ni? Lurus kan? Takut bungkuk. Takut bungkuk Kalau nak lurus senang je. Macam mana kita nak mengukur bahawa belakang tu lurus? Kita ambil telur. Letak telur. Kalau telur tu tak jatuh, tapi takkan letak telur kalau jatuh berbazir pula nanti. Okey. Telur rebus. Kalau jatuh terus makan. Masya Allah. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Jadi mesti kita lurus. Antara kepala ni, bahagian dekat sini ni, luruskan dengan bahagian belakang ni. Jadi ketika jangan terlalu macam ni. Ini termasuk meninggalkan sunnah. Yang mau mengamalkan sunnah, luruskan bahagian kepala dekat sini ni. Macam ni. Jangan terlalu macam ni. Banyak di masjid anda jumpai dekat macam tu. Baik. Tengok ni hadis dia. Baik. Al-Bukhari membuat tajuk dalam sahihnya iaitu istiwa'uz zuhr fir ruku', yang bermaksud meluruskan ataupun meratakan bahagian belakang ketika ruku'. Imam Abu Humaid rahimahullahu taala menyebutkan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu baginda ruku' kemudian meluruskan ataupun meratakan bahagian belakangnya. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita solat fardu ataupun solat sunnah, ya, kita meluruskan bahagian belakang ni, insya-Allah kita akan mendapatkan tambahan pahala, iaitu menghidupkan sunnah. Apatah lagi kalau perbuatan tersebut ditiru oleh orang lain, kita juga akan mendapatkan pahala orang tersebut. Okey, tengok di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam Fathul Bari maksud perkataan Al-Bukhari bab istiwa'uz zuhr fir ruku', iaitu meluruskan ataupun meratakan bahagian belakang ketika ruku' adalah tidak menundukkan. Tidak menundukkan ataupun mengangkat kepala melebihi batas lurus badan bahagian belakang. Jadi sama-sama rata lah. Tengok hadis terdahulu yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Abu Humaid, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'di. Dia berkata, "Ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi khida'a mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu." Yang bermaksud, kata Abu Humaid ini sahabat baginda Nabi, katanya, akulah orang yang paling ingat tentang tata cara solat baginda Nabi di antara kamu. Tengok ni. Aku melihat baginda ketika hendak bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Macam ni. Sejajar dengan bahu. Dia ada dua hadis. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan telinga. Kemudian ulama ada yang menjamak dua hadis ni. Ada di tengah-tengah macam ni. Di antara bahu, di antara telinga. Tapi jangan seperti ini. Ini kurang. Ini tidak menepati sunnah.
ada sebahagian ikhwan kita yang telah belajar sunnah ni, apabila dia takbir, dia macam ni. Ataupun dia macam ni. No. Ini kurang betul. Tidak menepati sunnah. Yang menepati sunnah ada dua. Sama ada dia sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Yang dipakai dalam mazhab Syafi'i ialah sejajar dengan telinga. Ataupun dia nak letak tengah-tengah macam ni. Ini petunjuk baginda Nabi SAW. Dan ini adalah sunnah. Mengangkat tangan semasa takbir adalah sunnah, bukan wajib. Jadi maka ketika kita menjumpai orang, dia tak mengangkat sunnah, tak mengangkat tangan dia, tak ada masalah. Tetapi dia meninggalkan sunnah. Okay, alright. Let's continue. Okay. Dan ketika ruku, baginda Nabi mengangkat tangan ketika baginda takbir dan ketika ruku. Kedua tangannya memegang kedua lututnya lalu meluruskan bahagian belakangnya. Ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan nombor 498 dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu." Ketika baginda Nabi ruku, Nabi tidak mengangkat ataupun menundukkan kepalanya daripada bahagian belakangnya. Jadi lurus, rata. Ini merupakan sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Time is it? Tinggal 2 minit lagi. Kita ambil ni ya. Ni dia. Macam mana kita nak tahu cara mengukur sama ada ke bahagian belakang itu sudah lurus ataupun tidak? Ada di sini. Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala berusaha meneliti kembali jalur-jalur dan riwayat hadisnya hingga akhirnya dia mendhaifkan yang tidak sahih dan memisahkan sebagiannya yang layak dijadikan sebagai syahid ataupun penguat. Hasil penelitian ataupun pengkajian tersebut terangkum dalam kitab Al-Silsilah dan dia mensahihkannya. Redaksi hadis itu ialah kana idza raka'a sallallahu alaihi wasallam law subba ala dhahrihi ma'un lastaqar. Tengok ni. Ni ukuran kita ni. Kalau nak ukur macam mana keadaan lurus bahagian belakang kita. Yang bermaksud apabila baginda Nabi sedang rukuk, seandainya air dituangkan di atas belakang, nescaya air tersebut akan diam tidak bergerak. Masya Allah, tabarakallah. Ini rukuk baginda Nabi SAW. Nanti ni boleh test lah dekat rumah lah. Tapi kalau nak test, jangan test kat sini ya. Jangan try kat sini. Jangan dekat toilet ke, dekat rumah. Apatah lagi kalau panas-panas kan. Jadi ada 2 kali lah. Jadi pertama mendapat pahala kerana dia mencontohi baginda Nabi. Yang kedua, dia mendapat kesejukan. Jadi bolehlah nanti ambil tu gayung ataupun lalu tuangkan, suruh anak dia coba tuangkan dekat belakang saya ni. Kalau dia air tu jatuh, bermakna bahagian belakang saya belum lurus lagi. Try sampai dia lurus ya. Sampai betul-betul air tu tak jatuh. Kalau air tu tak jatuh ke tanah, maknanya rukuk antum sudah sukses, berjaya, sesuai dengan rukuk baginda Nabi SAW. Tapi ini anda bergurau, ya, tak perlu kita try macam tu, tak perlulah. Kita agak-agak je. Kita agak-agak. Okey, baik. Tu, kemudian yang ketiga, kita ambil satu topik lagi ya. Dah sampai dah. Okey, tak apa, kita ambil 2 minit saja. Okey. Seterusnya, ni lagi penting ni. Yang ketiga, di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin ialah meludah ke kiri 3 kali apabila mendapat gangguan syaitan dalam solat. Kebanyakan kita lah kalau solat memang kebanyakan banyak yang tak khusyuk lah, memikirkan benda-benda lain ya. Benda-benda lain dalam memikirkan nak beli buka, nak beli ini, nak beli minuman dan sebagainya, memikirkan tentang benda-benda luar lah. Okey. Apabila kita solat, tiba-tiba bacaan kita terganggu lah, bacaan surah Fatihah, ataupun dalam solat kita tidak merasa khusyuk. Apa yang mesti kita lakukan apabila kita mengikut tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni tengok ni, kita terus sebutkan hadis dia.
dari Utsman bin Abul Ans radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Utsman bin Abu Ashal ni dia pernah solat dan dalam bacaannya diganggu oleh syaitan sehingga dia tidak khusyuk." Lalu dia pergi kepada baginda Nabi mengadu tentang hal ini. "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Sesungguhnya syaitan telah hadir dalam solatku dan membuat bacaanku kacau. Tengok ni. Dia tak khusyuk. Baca bacaan solat tu dia tak khusyuk. Dia kurang fokus. Kacau. Sebab dia telah diganggu oleh syaitan. Sebab kalau kita solat ni mesti dia akan diganggu oleh syaitan. Syaitan kata, coba kamu fikir ni. Coba kamu fikir kamu nanti nak buka apa? Nak buka kurma ke, nak buka air dulu ke? Dikacau oleh syaitan. Kalau syaitan tak berjaya, dia akan fikirkan lain. Coba kamu fikirkan, nanti kamu nak raya dekat mana? Kalau orang tersebut masih khusyuk, syaitan akan meraya apa? Buat cara lain. Buat cara lain, buat cara benda-benda. Kamu sahur nanti nak bangun pukul berapa? Nak sahur kurma atau nak sahur ayam penyet ataupun nak sahur benar macam-macam. Sebab syaitan ini dia memang ingin mengkacaukan. Ya. Barang hilang mengingat. Makanya ada ni siapa tak saya kalau imam siapa ya? Ada seseorang yang kehilangan barang dia hilang. Lepas tu dia pergi kepada seorang imam. Jadi dia cerita bahawa barang saya hilang, harta kalau tak silap, harta saya hilang. Dia lupa letak di mana harta tersebut. Jadi dia pergi ke imam. Apa jawaban imam? Coba kamu solat. Kamu jangan berhenti solat sehingga kamu ingat. Kata imam terus. Kamu jangan berhenti solat sehingga kamu ingat terhadap barang tersebut. Ternyata dia pulang ke rumah. Dia solat sampai dia ingat. Ternyata pada akhirnya dia ingat di mana dia letak barang tersebut. Kenapa? Sebab dalam solat dia tak khusyuk. Dia dalam solat itu dia mengingat mana saya letakkan barang tadi. Mulai dari awal sampai akhir. Ini la haula wala quwwata illa billah. Tengok ni. Qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sesungguhnya syaitan telah mengkacau aku, mengkacau salatku dan mengganggu tentang bacaanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi bersabda, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan yang mengacau kamu tu. Yuqalu lahu khinzib. Nama dia khinzib. Jadi kalau kita solat ni, kita tak khusyuk, maknanya kita telah diganggu oleh Mr. Khinzib. Maknanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan khinzib ni. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu. Jika kamu merasakan kehadirannya, jika kamu diganggu oleh syaitan tu, khinzib tu, fata'awwad billahi minhu. Kamu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba kita baca surah pendek kan, salat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia teringat benda-benda lain. Lepas tu ketika dia teringat terus baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini sunnah. Sah solatnya. Dan dia akan mendapatkan pahala sunnah karena dia telah menghidupkan sunnah. Okey. Lepas tu tidak cukup hanya membaca ta'awud, tetapi watfil ala yasarika salasan. Lalu diikuti dengan meludah ke kiri 3 kali. Tapi ludahnya ni ludah ringan saja. Bukan lidah. Ni bahaya ni. Ini dapat mengganggu apa ni kawan yang sebelah tu, jamaah yang sebelah tu. Jadi yang dimaksud berludah ni dia ludah ringan macam angin. Tapi diludah disertai dengan ludah sedikit. Ini untuk apa ni untuk menolak setan. Tapi jangan kita ni ludah yang banyak apalagi kita mengeluarkan ni. Ceritanya nak halau setan lah. Jangan. Justru kalau di masjid ataupun kalau di surau, kalau boleh jangan meludah. Jangan meludah ke bawah. Tapi ludah ke apa ni? Poket. Tapi mungkin kita tak akan melakukan itulah. Takut baju kita terasa kotor ataupun bau. Terutama ludahnya orang berpuasa ni, Masya Allah, baunya memang agak-agak wangi-wangi sedap. Aduh.
Ni. Jadi Jadi disunnahkan apabila kita diganggu ataupun dikacau oleh syaitan dalam solat, membaca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sorry. Membaca ta'awudz 1 kali je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu meludah ringan ke kiri. Tu. Okey. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan sunnahnya meminta perlindungan kepada Allah. Tengok ni, imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, yang terkenal dengan kitabnya Al-Minhaj, kemudian Rawdatul Talibin, masya-Allah. Ya, kepada Allah dari syaitan disertai dengan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali saat merasakan gangguannya. Syekh bin Baz berkata, tidak berdosa menolehkan kepala dalam solat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika merasakan gangguannya itu. Bahkan hal itu disunahkan bila sangat diperlukan, maka seorang cukup menolehkan kepala saja. Nah, tak ada soalan? Ada soalan tak sebelum kita tutup? Nah, insyaAllah tak ada soalan. Kalau tak ada soalan bermakna faham semua. Okey. Ustaz, Ya, Assalamualaikum. tanya masa time rukuk, Ya, kita pandang ke bawah kan, bukan ke tempat sujud. tempat sujud. Kita pandang ke tempat sujud. Okey. Ketika kita ni kan, tempat sujud mana? Di sini kan? Ketika rukuk, pandang tempat sujud. Bukan dulu. Nah, tempat sujud. Sebab ketika kita solat diperintahkan untuk memandang pandangan mata ni dia adalah ke tempat sujud, mauqi'us sujud. Jadi tetap kita dalam rukuk tetap memandang ke tempat sujud. Adapun kita rukuk tak memandang ke tempat sujud ataupun memandang ke bawah macam ni, tak ada masalah. Sah. Nah. Allah barik fikum. Okey, ada lagi tak? Besar solat. Okey. Solat tadi. Nabi pernah bersabda, dia kata, kau solatlah seperti mana aku solat. Ya. Tapi kalau kita solat tak ikut Nabi, kita ikut siapa? Itulah masalah dia. Makanya ni kita belajar tentang amalan-amalan sunnah berkaitan dengan solat sebab kita nak ikut Nabi. Kalau kita solat tak ikut Nabi, cara-cara yang tidak diajarkan seperti apa? Banyak contohnya lah. Seperti ni lagi. Sapu muka selepas solat ni dia bukan perbuatan baginda Nabi. Ini adalah salah satu ijtihad imam. Kita tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Sebab baginda Nabi apabila solat dia tidak mengusap muka. Tidak menyapu muka. Banyak macam-macam. Ada yang mengusap muka, ada yang belakang, kemudian ada yang membalikkan tangan kan. Ketika solat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini apa? Ada jumpa ni. Banyak ada jumpa. Ana jumpa dekat ni, dekat surau dekat rumah ana. Memang kalau dia Diminta. Lepas tu ada juga yang ni yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa dia. Ini tak ada dalam hadis. Tak disebutkan dalam hadis. Doa bukan doa. Kalau doa malam doa ni okey. Doa menyapu muka ni dia memang ada sebahagian banyak ulama yang mengapa menyapu muka. Tetapi dalam hadis tertentu tidak disebutkan baginda Nabi doa menyapu muka. Ya, betul. Angkat tangan je macam ni, Allahumma filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lepas tu habisnya ni. Sama ada kita nak sapu muka selepas doa tu ataupun kita tak nak sapu, tak ada masalah. Sebab menyapu muka ni dia amalan ulama salaf. Banyak juga ulama yang mengamalkan. Dan banyak juga yang tidak mengamalkan ni sebab dia tak ada hadis langsung. Nah. Ustaz, question please. Ya. Katalah kita Masbuk, okey, masbuk, okey. And then yang masa imam Bagi salam, okey. kita patut duduk and then stand up and Ya. face Ha. Tapi ni kita bagi salam. Ha. Can we stand up? And Yes, terus stand up. Tak ada invalid. Tak ada valid. Tetap soalnya dia valid. Terus dia bangun je. Kalau dia terlupa terikut imam padahal dia masbukan, dia juga ikut salam. Lepas tu dia ingat, saya masbuk. Terus dia bangun. Solatnya tetap sah. Itu pergerakannya sedikit je. Baginda Nabi solat pernah dia terlupa. Lalu dia pergi ke bilik tu. Lepas pergi ke bilik, dia kembali ke tempat solatnya, terus dia sambung. Ini pergerakan yang banyak. Tambah satu lagi. Nah, ada lagi ya? Okeylah, tak ada lagi, tutuplah. Kasihan yang nak balik ni. Macam tak sabar lah kan.
اوكي نعم هذا والله تعالى اعلم. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.